Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syed Hamzah bin Syed Pai, pengarah operasi Pilihan Raya PBB Demak Laut dan juga merangkap Ketua Penerangan Pemuda PBB Negeri Sarawak, ingin memberi sedikit penjelasan mengenai SOP Pilihan Raya yang sedang dikuatkuasa sekarang di bawah Akta Kawalan Penyakit Berjangkit, Akta 342. Saya amat risau sekiranya kita melihat apa yang berlaku di Melaka waktu PRN Melaka yang lepas. RM120,000 nilai compound telah dikeluarkan kepada hampir 19 individu. Jadi yang masalahnya compound ini dikeluarkan bukan sahaja kepada pimpinan parti tetapi juga kepada ketua-ketua bahagian, yang mana kita tahu orang ketua-ketua bahagian ni ada yang betul-betul mengharapkan perbelanjaan parti. Jadi kita tak mahu dalam PRN Sarawak kali ini ada ketua-ketua cawangan ataupun bukan ketua cawangan, ketua-ketua ranting yang di compound dan terpaksa membayar compound seperti yang berlaku di PRN Melaka. Dan hari ini seorang calon bebas di Dun Krian telah pun mendapat compound yang pertama yang bernilai RM4,000. Bilik operasi ada dua jenis. Untuk satu-satu bahagian ataupun kalau Sarawak kita gelar sebagai cawangan ataupun dun. Untuk satu-satu dun, bilik operasi hanya dibenarkan 6 bilik operasi sahaja. Yang pertama adalah bilik operasi utama. Manakala untuk di seluruh ranting-ranting kita hanya 6 sahaja bilik operasi kecil yang dibenarkan. Sekiranya kita hendak membuat bilik operasi kecil ataupun bilik operasi ranting lebih daripada 5, tadi ada satu bilik operasi utama dan 5 bilik operasi kecil ataupun bilik operasi ranting. Kalau kita nak buat lebih daripada 5, kita kena minta permit khas daripada SDMC. Jadi 20 orang sahaja yang dibenarkan berada dalam bilik operasi besar, bilik operasi utama itu dalam satu masa. Manakala untuk bilik operasi kecil, satu masa bilik operasi kecil itu ataupun bilik operasi yang di kampung itu yang dibenarkan satu masa adalah 10 orang sahaja. 10 orang sahaja. Kalau kita menggunakan bilik operasi kecil itu di rumah, maka 10 orang yang dikira itu adalah dikira sekali anak, cucu, adik-beradik yang tinggal dalam rumahnya. Kalau dalam rumah itu sudah ada 5 orang anaknya, jadi dia boleh cuma bawa 5 orang lagi ahli parti yang lain untuk berada dalam rumah itu pada satu masa. Kalaulah dun itu ada 20 ranting contohnya, yang dibenarkan 5 saja. Bagaimana dengan 5 yang lain? Jadi yang 5 yang lain, kalau kita nak buat juga bilik operasi ranting, maka kita kena mohon dengan SDMC. Kalau kita tak nak buat, maka bilik operasi kecil itu tak boleh dibuat. Kita mungkin jadikan dia sebagai store sahaja, store untuk simpan barang-barang logistik. Jadi sekiranya satu-satu dun itu didapati lebih daripada 6 bilik operasi tanpa kebenaran daripada SDMC, maka itu sudah menyalahi kesalahan SOP. Perkara yang kedua, saya merujuk kepada SOP muka surat 12. Di perkara yang kedua yang saya nak sentuh adalah mengenai kempen bersemuka ataupun syarahan. Jadi ada dua jenis. Yang pertama adalah dibahagikan kawasan yang mempunyai capaian internet yang tinggi. Maka kawasan yang mempunyai capaian internet yang tinggi tidak dibenarkan langsung untuk membuat kempen secara terbuka.
nak buat majlis kempen, nak buat majlis penerangan secara terbuka dalam kampung tidak dibenarkan langsung. Manakala ada 64 kawasan lain, 64 dun di seluruh Sarawak telah diklasifikasikan sebagai kawasan yang mempunyai capaian internet yang rendah. Jadi kawasan ini yang 64 kawasan dun ini ada disebut di dalam SOP ini, dijelaskan dalam SOP ini 64 kawasan yang mempunyai capaian internet yang rendah dibenarkan untuk membuat kempen ataupun syarahan secara terbuka. Walau bagaimanapun, kempen itu cuma dibenarkan di dalam tempat-tempat tertutup. Contohnya dewan, balai raya ataupun ruai. Jadi tempat yang terbuka, contohnya waterfront ataupun tempat terbuka kita buat kemah secara terbuka tidak dibenarkan langsung. Dan juga kapasiti orang yang boleh hadir dalam kempen syarahan terbuka itu adalah 50% daripada kapasiti tempat ataupun maksimalnya adalah 150 orang. Manakala dari segi masa pula, satu-satu ceramah yang dibuat di dalam dewan hanya dibenarkan maksimal 2 jam sahaja. Tidak boleh lebih daripada 2 jam. Tidak dibenarkan langsung ada apa-apa persembahan hiburan dalam majlis kempen terbuka itu. Dalam ceramah, sesi ceramah itu, karaoke si boleh, bawa artis pun si boleh, bawa orang bergendang si boleh, bawa orang nopeng pun si boleh. Dan juga dari segi makanan, hanya makanan yang dibungkus, take away aja yang boleh diedarkan. Buffet si boleh. Perkara ketiga adalah berkenaan dengan kempen yang dibenarkan, sama ada dun yang mempunyai capaian internet yang tinggi ataupun dun yang mempunyai capaian internet yang rendah. Dua-dua kawasan ini dibenarkan untuk kempen dari rumah ke rumah. Saya ulang, kempen dari rumah ke rumah dibenarkan. Walau bagaimanapun syaratnya, nombor 1, si boleh masuk dalam rumah. Kita cuma boleh berkempen di depan rumah aja, depan pintu. Tak boleh masuk ke rumah. Berjarah-jarah, minum kopi dah masuk dalam rumah. Cik dibenarkan. Hanya di depan pintu aja yang dibenarkan sewaktu kempen dari rumah ke rumah. Dan syarat yang kedua, dalam satu rombongan yang daripada jalan daripada rumah ke rumah, rombongan itu tidak boleh lebih daripada 3 orang. Saya ulang, satu rombongan yang nak kempen daripada rumah ke rumah tidak boleh lebih daripada 3 orang. Bila sampai depan rumah, dia tak boleh masuk dalam rumah dan dia tak dibenarkan untuk bersalam dengan tuan rumah. Jadi dia dibenarkan untuk menyampaikan sahaja risalah kempen di luar rumah. Dan juga ketua rombongan itu mestilah mencatat semua rumah yang dia telah pergi. Kalau didapati bahawa rombongan daripada rumah ke rumah itu tidak mencatat rumah-rumah yang dia telah pergi, itu sudah menyalahi SOP. Jadi kempen dari rumah ke rumah ini penting untuk siapa? Yang nombor 1, penting untuk kita menyampaikan risalah kempen yang kita dah dapat daripada ibu pejabat. Jadi kita kena sampaikan dari rumah ke rumah. Dan yang kedua, yang paling penting adalah waktu kita nak menyerahkan slip mengundi kepada pengundi-pengundi di kampung. Jadi harus ingat, terutamanya adik kakak kita daripada pergerakan wanita yang memang tradisi mereka untuk menyerahkan slip pengundi dari rumah ke rumah, harus ingat rombongan untuk menghantar slip mengundi itu tidak boleh lebih daripada 3 orang dan tidak boleh masuk ke dalam rumah dan kena catat setiap rumah yang dilawati dan jangan lupa pakai face mask. Jadi satu jenis lagi kempen yang dibenarkan adalah kita menggunakan kenderaan, contohnya kereta ataupun motosikal. Jadi kereta yang boleh digunakan itu, misalnya kita penuhkan keliling kereta itu dengan poster-poster ataupun dengan bendera ataupun dengan loudspeaker. Boleh digunakan loudspeaker. Kereta yang digunakan untuk berkempen
mengelilingi kampung tidak dibenarkan untuk berhenti. Dia mesti berpusing non-stop. Kalau dah letih, balik rumah rehat dulu. Itu kempen menggunakan kenderaan ataupun menggunakan motosikal. Dibolehkan kita menggunakan motosikal, kita bawa bendera. Pusing seluruh kampung daripada pagi sampai tengah hari. Lepas tu petang pula sambung lagi, grup lain pula pakai motosikal, pakai bendera, pakai kereta, pusing seluruh kampung. Dibenarkan. Tapi tak boleh berhenti di suatu tempat dan kita lepak di suatu tempat, itu tidak dibenarkan untuk kempen menggunakan kenderaan. Baik, timbul persoalan, bagaimana dengan walkabout di kampung? Apa yang berlaku di Melaka, PRN Melaka yang lepas, ada satu pihak yang telah membuat walkabout di kampung, mereka dikenakan kempen RM4,000. Jadi kepada semua calon-calon kita dan juga kepada semua pekerja parti kita, tidak dibenarkan untuk membuat walkabout di kampung. Apa yang berlaku di Melaka, PRN di Melaka, seorang calon telah dikenakan kompaun RM4,000 kerana melakukan walkabout di kampung. Dan yang terakhir, sebagai conclusion, bahawa penguatkuasaan SOP ni boleh dibuat aduan oleh mana-mana pihak melalui Facebook, melalui laporan ataupun gambar-gambar yang di-upload dalam Facebook. Maka mana-mana pihak boleh menggunakan laporan dalam Facebook itu untuk membuat laporan kepada pihak penguatkuasa. Seperti yang berlaku di Melaka, hampir semua kompaun yang dikeluarkan, hampir semua 19 kompaun di Melaka yang bernilai RM120,000 yang dikeluarkan di Melaka adalah berdasarkan laporan aduan yang diambil daripada Facebook. Sebab apa? Sebab pasukan pemantauan yang ditubuhkan oleh pihak berkuasa, dia berkuat kuasa 24 jam. Pasukan ini memang dibuat khas untuk menerima aduan selama 24 jam sepanjang masa pilihan raya ini. Jadi akhirnya pesanan saya kepada semua rakan-rakan calon dan juga kepada rakan-rakan pekerja parti, sila ambil serius tentang SOP yang telah dibuat oleh pihak SPR, terutamanya tentang 3 perkara yang saya sebut tadi. Yang pertama adalah mengenai bilik operasi, dan yang kedua adalah mengenai kempen secara terbuka yang hanya dibolehkan untuk kawasan yang mempunyai internet yang rendah, dan yang ketiga adalah kempen yang dibenarkan, iaitu dari rumah ke rumah, khususnya kepada kaum wanita kita yang akan menghantar slip mengundi. Ingat, satu rombongan hanya 3 orang dan tidak dibenarkan untuk masuk dalam rumah. Jadi harapan saya semua kita akan selamat daripada di kompaun sepanjang masa pilihan raya ini. Akhir kata dari saya, maju jaya dan insya-Allah kemenangan milik kita JPS Sarawak.